إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وكلما خرجت أنت وكلما خرجت أنت منك زاد وفي نسخة قوي يقينك. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وكلما خرجت أنت, dan setiap kali telah keluarlah engkau daripada engkau. Daripada engkau maknanya ialah daripada diri engkau. Diri engkau maknanya nafsu engkau. Apabila telah keluarlah engkau daripada nafsu engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zada, bertambahlah. Wa fi nuskhatin, dalam naskah yang lain dia tak kata zada, dia kata qawiya. Qawiya yaqinuka, kuatlah yakin engkau. Yakin ni ialah satu ibarat daripada kekuatan iman. Iman ni kuat dia tu subjektif, lemah adalah subjektif, kuatnya pun subjektif. Jadi perkara yang jenis subjektif ni maka didatangkan dengan ibarat, didatangkan dengan perkataan. Jadi perkataan itu ataupun ibarat itu menunjuk kepada sesuatu. Jadi bila sebut yakin, maknanya dia ialah satu ibarat daripada kuatnya iman. Jadi nak iman ni nak tunjuk kata kuat tak boleh.
Jadi maka didatangkan dengan perkataan. Bila mai perkataan, kita fahamlah maknanya begini. Jadi bila sebut yakin adalah satu ibarat yang menunjuk kepada kuatnya iman. Wa kullama kharajta anta, setiap kali keluarlah engkau daripada engkau, zada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertambahlah. Wa fi nuskhatin, dalam naskah yang lain disebut qawiyah, ganti daripada zada. Qawiyya yaqinuka, kuatlah yakin engkau, bil wahdaniyah, dengan keesaan Allah yang Maha Esa. Jadi bila mana seseorang itu telah keluar daripada nafsunya, maknanya dia telah jadi orang yang aliman rabbaniyan, orang yang alim. Alim dia ialah jenis rabbani, alim yang jenis Tuhan. Maknanya dia alim tentang Tuhan, maknanya dia kenal Tuhan. Jadi kenal Tuhan itu dia mai selepas daripada seseorang itu telah keluar daripada diri dia sendiri. Dia telah keluar daripada diri dia sendiri, maknanya dia sudah tidak ada diri dia tak ada dah. Dalam hati dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diri dia tak ada dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebelum diri tak ada, makhluk kena tak ada dulu. Di hati tu makhluk tak ada. Habaklah besar mana makhluk, hebatnya makhluk, tak ada. Tak baca dah makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di bila mana makhluk semua dah tak ada, barulah seseorang itu boleh mentakdakan diri dia. Hati pada ketika itu bersih. Hati pada ketika itu suci. Bila hati bersih, bila hati suci, barulah Tuhan bagi makrifah, barulah Tuhan bagi kenal. Makrifah tu dia punya, dia yang bagi kita kenal dia. Kalau dia tak bagi kita kenal dia, kita tak boleh kenal dia, tak mungkin boleh kenal dia. Barulah dia bagi makrifah, barulah dia bagi pengenalan, barulah dia memperkenalkan dia kepada kita. Ketika tu baru kita kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syarat itulah yang dikatakan. Syarat nak kenal Tuhan, hati kena bersih, hati kena suci. Inilah makna dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita majlis tauhid sifat 20, kita kenal Tuhan dengan ni. Dengan akal dan nazar, dengan akal dan fikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Kalau kenal Tuhan dengan cara macam ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni baru disebut dengan qawiyya yaqinuka bil wahdaniyah. Inilah ilmu dia panggil ilmu tauhid tasawuf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah orang yang bersih hati daripada makhluk, barulah ketika itu layak dia pulang bertemu dengan Allah dalam keadaan hatinya bersih, dalam keadaan hatinya kosong daripada makhluk dan diri sendiri. Baik. Ketika itu dia ialah aliman rabbaniyan,
Allahumma salli ala sayyidina. Pasal apa mai dengan rabbaniyan? Sebab lawan daripada tu nafsaniyan, kenafsuan, kedirian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu diri ni kena tumbangkan. Mengatakan aku jangan. Itulah yang diperingatkan oleh Tok Kenali sebagai contoh. Jaga-jaga engkau mengatakan engkau, jaga-jaga engkau mengatakan ada diri engkau. Itu kata Tok Kenali. Jaga-jaga engkau mengatakan ada diri engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mengatakan ada diri engkau berarti engkau kata aku ataupun keakuan. Itu kata aku. Tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila sebut aliman rabbaniyan, jadi ni nisbah kepada Tuhan, nisbah kepada Rabb, nisbah kepada Allah. Jadi bila sebut aliman rabbaniyan, nisbah kepada Allah, berarti seorang tu sudah keluar daripada nafsaniyan, kedirian, kenafsuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seseorang itu masih belum keluar daripada nafsani, taib, Allahumma salli ala sayyidina, tak ada nisbah rabbani, tak ada nisbah rabbani. Tu yang Tuhan suruh, walakin kunu rabbaniyan, kan? Walakin kunu rabbaniyan, tapi jadilah kamu orang rabbani, orang Tuhan. Bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Macam mana nak jadi orang rabbani? Bima kuntum tuallimuna alkitab, iaitu dengan kamu duk mengajak orang tu. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan nak kamu duk ngaji tu. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu seseorang yang mengaji kerana Allah, dia akan dapat Allah. Itu bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun tu. Kalau mengaji bukan kerana Allah, semakin mengaji semakin jauh daripada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tu yang Nabi sebut, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmu tapi tak bertambah hidayah, dia bukan semakin dekat dengan Allah, tapi dia semakin jauh daripada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang sepatutnya semakin dekat dengan Allah ialah orang yang belajar, orang yang mengaji. Tapi kalau kita duk mengaji tapi tak makin dekat, itu bahaya. Macam mana kita tahu orang tu tak makin dekat? Ilmu bertambah, amalan tak bertambah. A'udzubillah min dzalik. Tengok dia mengaji tapi amalan dia tak ada, amalannya tak ada, macam bukan orang mengaji. Faham kata apa? Ilmunya bertambah tapi hidayahnya tak bertambah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu mengaji ni kena iringan dengan amalan. Orang mengaji dia mesti beramal. Tapi kalau mengaji tak beramal, taulah kata orang tu ilmunya bertambah, catatannya bertambah, muka surat yang dia mengaji semakin bertambah, tapi hidayah tak ada. Hidayah tak ada seperti orang jalan tengah malam tak bawa lampu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau berjalan tengah malam, tak ada lampu, faham-fahamlah akan jadi apa? No? Akan jatuh dalam gaung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak dibantu oleh Allah dalam hidup dia. Hidupnya akan menyerong daripada kebenaran kepada kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Dia akan sesat. Dia akan rosak. Sebab tu jaga-jaga mengaji, kena beramal. Sebab ilmu ni dua saja. Laka au alaika. Menguntungkan engkau ataupun memudaratkan engkau. Jangan duk kata kami mengaji ni, kami dapat manfaat ya. Mengaji ni ada mudarat. Ngaji ada mudarat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengaji ni dia ada penawar, dia ada racun. Ilmu kita ngaji ni, dia ada penawar, dia ada racun. Penawar ketika mana kita beramal, racun bila mana kita tidak beramal. Maknanya mengaji akan merosakkan kita. Ilmu tu akan merosakkan kita. No? Jangan duk faham kata kami mengaji, kami tak apa lah, kami mengaji. Tak apa mengaji, amal ataupun tidak. Allahumma salli ala Muhammad. Jadilah orang mengaji yang beramal. Barulah kita selamat di dunia, kita selamat di akhirat esok. Dan tak bagi elok kita mengaji kerana Allah. Kita mengaji ni sebab kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Tengok-tengok mengaji, amalan tak ada. Dekatkah dengan Tuhan bila mana mengaji tak beramal? Tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau sebut aliman rabbaniyan, berarti dia dah keluar daripada nafsani, daripada kenafsuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala qawiya yaqinuka, kuatlah yakin engkau bil wahdaniyah, kepada keesaan Tuhan. Bila sampai ke tahap ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti ilmu kita dah bermanfaat untuk kita. Bila sampai kepada qawiya yaqinuka, berarti kita telah mendapat manfaat ilmu yang kita duk mengaji selama ni. Tapi kalau duk berharap, bergantung lagi pada makhluk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti kita duk mengaji selama ni tak sampai lagi manfaat dia. Umpama seperti orang menyimpan dalam KWSP tapi belum sampai tempoh matang nak ambil, tak boleh guna. Duit sendiri simpan tak boleh guna. Faham tak? Jadi kita nak ilmu kita mengaji ni, ilmu yang kita boleh guna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Idhil amru, kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, idhil amru fika atammu minhu fi ghairika, kerana perkara ini pada engkau lebih sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fi ghairika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lebih sempurna daripadanya pada orang selain engkau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-amru tu makna apa? Al-amru tu ialah perkara musyahadah, pada mengeluarkan daripada memandang diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini panggil musyahadah. Mensyuhudkan Tuhan, memandang Tuhan. Seperti mana ni dia panggil maqamul ihsan.
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tak boleh beribadah seperti menyembah Allah, sembahlah Allah seperti Allah melihat kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau melihat Allah macam mana? Terlupa habis hal lain. Tak ada hal lain. Pandang Tuhan saja. Pandang maqam syahadah. Kalau kamu tak boleh beribadah macam tu, beribadahlah seperti mana kamu dilihat Allah. Jadi kalau kita beribadah seperti lihat Allah pun, subhanallah. Jadi kita pada ketika itu, Allah seperti orang yang duduk depan polis. Kita di traffic light, takkan kita nak belah traffic light, polis duduk tunggu. Ya, orang tu berhenti elok ya. Di double line ada polis tunggu. Takkan nak potong kereta lain, polis duduk tunggu. Kita tengok polis, Allah polis. Tu beribadah seperti kita dilihat Allah. Tentulah kita akan memperelokkan amalan kita. Tentulah kita akan membaikkan amalan kita. Kita akan menyempurnakan amalan kita buat sebaik-baiknya. Jadi sempurna amalan tu bukan pada pergerakan ibadat, tapi pada hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan makna pada pergerakan ibadat, angkat takbirnya dan sebagainya, tapi hati jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa hadhihi martabatus siddiqin. Kalau kita boleh duduk di maqam ni dipanggil maqam siddiqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala wa hadhihi martabatus siddiqin. Ini ialah martabat siddiqin. Martabat siddiqin ni, wa hadhihi martabatus siddiqin. Dan ini mana ni? Martabat kekuatan iman itu. Martabat kekuatan iman itu. Kalau kita di hati kita dah tak ada makhluk, yang ada hanya Allah sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika iman kuat itu, baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun orang yang memiliki kekuatan iman itu, itulah dia panggil siddiqin. Sayyidus siddiqin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penajar kita pada pagi ini, hamba Allah Taman Warisan Putra Dengki Lespang, hamba Allah sekeluarga Sungai Petani, hamba Allah Bukit Minyak Penang, Lina Azina Ibrahim Langkawi, Haji Maslita sekeluarga Kemasik, Abdul Rahim Abdul Samad Bandar Seri Putra, Wan Nur Marikan HK Marikan Sandwi Tunas Penang, adik Muhammad Najib, Azina Abu Bakar, khususnya Nur Rahayu binti Zal Abidin Sungkai, Peinfak Grup 17, Rozita Baharudin Seremban Negeri Sembilan, hamba Allah untuk arwah ayah Mansur Hussein dan ibu Hajah Ishah. Suasana indah jitera keluarga Tok Mek Tok Ma ke Kabu Pasimas, Rozita dan sekeluarga arwah Abah, hamba Allah Segamat Johor, hamba Allah Putrajaya, hamba Allah dan arwah keluarga Taman Seriwang Sungai Petani, Siti Faridah Abdul Ghafur Selangor, Mazina Said Melaka, Siti Rozaina dan keluarga, Nursidah keluarga, Nur Hayati Taman Perwira 1, hamba Allah Kanga Perlis,
Nur Arnida Hashim Kuantan, Laila Sekeluarga Slim River, hamba Allah Segamat Johor, Muhammad Azmil Abdul Hamid Selayang, hamba Allah Banting Selangor, Rudiah binti Abdul Jalal Parit Sulung Batu Pahat, hamba Allah Puncak Alam, Raja Majlis Banting Selangor, Mazia Jantan Sekeluarga Duyung Melaka, hamba Allah Sungai Petani, Zunaidah Yahya Sekeluarga dan Syamsiah Mahmud Bangi Selangor, Nur Amani Langkawi Islam Agamaku Semangkul Perak, Azza Azizah Mukhtar dan keluarga, khususnya Fazilah Sekeluarga serta arwah Pulau Pinang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampun, mengangkat, beri manfaat kepada semua penerjah kita, dia beri kemudahan, kesenangan, dimurahkan rezeki, jadikan orang yang baik-baik, dimudahkan urusan dunia, urusan akhirat, disembuhkan daripada segala penyakit dan sentiasa mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti mana kita doakan pada mereka, itu kita harap Allah kabulkan kepada kita. Fatihah wa sallim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi'idhatik. Allahumma nawwir qulubana bi'idhatik. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض أبدا أبدا برحمتك يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك والعصر إن الإنسان والله أعلم.